Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh, Ustaz. Ayuhal ikhwah wal akhawat. Naltaqi mujaddadan fi liqa'ina al-yawm فيما درسناه في الأسبوع الماضي وهو محكم القرآن ومتشابهه. وهذا الموضوع إنه من الأهمية بمكان لأنه يتعلق بأس الأساس في فهم القرآن. فمن لم يستطيع أن يميز المحكم من المتشابه فليس له حظ من فهم القرآن. ومن هنا أكدنا أكثر من مرة أنه ينبغي علينا معرفة المحكم والمتشابه. Jadi kelas kita pada pagi hari ini nak mengukuhkan kefahaman kita mengenai muhkam dan mutasyabih. Sebab perkara ini adalah perkara asas dalam memahami Al-Quran. Sekiranya kita gagal memahami tajuk ini, maka ia boleh membawa kepada kekeliruan dan kesilapan dalam memahami Al-Quran. Untuk memastikan kefahaman kita itu betul-betul tersematkan di dalam jiwa dan hati kita, saya akan meminta kalian, saya akan mengeluarkan langsung, saya akan menyebutkan langsung satu ayat atau beberapa ayat dan saya meminta kalian untuk menyatakan sama ada ayat yang saya bacakan itu muhkam atau mutasyabih. Dan saya akan minta kalian untuk huraikan punca ianya muhkam kenapa dan punca ianya mutasyabih kenapa. Okey, coba dengarkan ayatnya. Coba dengar baik-baik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi'iznihi. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Okey. Saya minta ikhwah yang disebut namanya sebelum menjawab onkan kamera ya. Okey, Nurul Syafini. Nurul Syafini ada ke? Nurul Syafini ada ke?
Okey. Nurul Izzah. Ada ke? Nur Izzati, ada ke? Nur Izzati ada ke? Nurin. Nurin ada ke? Nur Maisurah. Nur Azian, ada ke? Saya Ustaz. Okey. On-kan kamera. Okey. Azian, tadi dengar tak soalan saya? Dengar tak Dengar Ustaz. ayat yang saya baca? Ayat apa yang saya baca tadi, Azian? Ayat kursi. Azian, hafazkah ayat kursi? Apa Ustaz? Maknanya Azian tiap malam baca ayat kursi kan? Kita baca ayat kursi, kenapa ya Azian? Sebelum tidur itu kenapa kita baca ayat kursi, Azian? Untuk mengelakkan gangguan syaitan. Ya, sebab kita kan takut hantu. Kita takut pocong. Kita takut zombie. Dan kawan-kawan zombie lah. Okey, Azian. Coba dengarkan, Azian. Coba Azian keluarkan daripada ayat kursi itu mana-mana kalimat yang mutasyabih. Faham, Azian? Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Kenapa itu mutasyabih? Sebab dia menerangkan sifat Allah yang mana menguasai Allah itu menguasai langit dan bumi. Itu mutlak, itu muhkam lah, Azian. Sebab kefahaman kita jelas berkait dengan kepemilikan Allah itu tak bercelaru. Tak ada samar-samar di situ. Orang ramai pun tahu. Ya, sama ada dia orang akademisi atau orang awam, mereka tahu bahawa langit dan bumi dan apa yang ada antara langit dan bumi sememangnya milik Allah lah. Okey, sila try lagi, Azian. Ya, yang mana agak-agaknya situ mutasyabih? Azian? Ya, Ustaz. Okey, sila Azian cari ya. Saya juga akan minta kawalan untuk sebutkan ya. Okey, Nur Syafini ada tak?
Okey, Azian bila dah jumpa langsung on saja Baik Azian, Ustaz. bila dah jumpa jawapan langsung on ya. Okey. Nurul Izzah ada tak? Nur Izzati. Nurin ada tak Nurin? Nur Akilah ada tak? Nur Akilah. Oh Akilah. Ya, saya Ustaz. Saya Dr. Faham tak soalan tadi tu? Dr. ulang lagi sekali boleh? Sila keluarkan dari ayat kursi itu mana-mana perkataan yang mutasyabih. Azian dah jumpa jawapan ke? Belum Ustaz. Sekejap Akilah. Azian. Sekejap Ustaz. Tengah mencari. Azian. Akilah. Doktor, kalau saya tolong boleh? Saya cuba. Boleh. Saya cuba Nampakkan kamera. Awak nampakkan je. Ya. Okey, khairuni. Contoh ayat mutasyabih. La ta'khuzuhu sinatu wala naum. Iya. Betul lah tu. Kenapa dia mutasyabih? Sebab menunjukkan sifat Allah yang Allah ni tak tidur. Jadi betul lah la ta'khuzuhu sinatun wala naum. Allah tidak mengantuk dan tidak tidur kan? Jadi sebab semua makhluk manusia secara amnya selalu ngantuk. Macam-macam ini pun, waktu macam-macam ini pun ada orang yang ngantuk. Apatah lagi kalau habis makan nasi lemak. Macam saya tadi dah pukul 4 dah bangun menulis, belum tidur lagi. Selepas sarapannya ni dah ngantuk sangat. Apatah lagi kalau dah selepas zuhur waktu qailulah, di situ memang waktu ngantuk lah. Kalau tak tidur sekejap memang ada tak kena rasanya sama pada badan inilah.
Tapi macam mana pula Allah dia tak mengantuk dan tak tidur? Macam mana itu boleh berlaku? Jadi perkara-perkara macam ni kena kita elakkan. Kita jangan berandai-andai. Betul Allah tidak menutup pintu ijtihad untuk mengetahui makna setiap perkataan, makna setiap jumlah atau ayat dalam Al-Quran. Tapi ada masanya pengetahuan manusia terhad. Dia tak boleh melangkah lebih jauh. Jadi andaian kita berijtihad untuk mengetahui maknanya, perkara-perkara yang mutasyabihat ini boleh. Tapi janganlah sesekali kita mengklaim bahawa pandangan itu sudah benar, sudah tepat dan memang bernas. Sebab makna yang sebenarnya berkaitan mutasyabihat yang Allah mahukan, itu hanya Allah sahaja yang tahu. Okey? Jadi kita jangan lagi berandai-andai macam mana Allah tak tidur, macam mana Allah tak ngantuk. Macam mana itu boleh berlaku? Jangan ya, sebab Allah yang aturkan semuanya. Perkara-perkara macam ni kita elakkan untuk berandai-andai. Boleh kita cakap, tapi cakap jangan cakap kosong. Kena cakap dengan dalil. Ya, bukan ikut minda sahaja, bukan ikut kehendak nafsu belaka. Okey. Okey, terima kasih Khairuni. Azian dan Akilah masih ada tahu di situ perkataan mutasyabih. Azian dan Akilah boleh tunjukkan? Sekiranya ada ikhwah akhwat yang nak bantu, boleh. Masih ada lagi perkataan yang masuk dalam kategori mutasyabihat. Kasih kasih berdiri, cas baru kita tengok. Okey? Ada? Akilah, Azian, ada tak? Ada ikhwah yang nak bantu, boleh? Okey. Nur Ashikim. Adakah Nur Ashikim? Ada Ustaz. Boleh bantu tak Azian dengan Akilah? Okey, kejap. Ashikim. Boleh ke tak boleh? Boleh. Ustaz. Agak-agak perkataan mana lagi dalam ayat kursi itu yang termasuk mutasyabih? Ustaz, saya cuba. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Kenapa dia mutasyabih? Sebab dia tentang sifat Allah yang Allah tahu apa yang mereka tak tahu. Apa Allah tahu semua. Itu muhkam. Oh. Sebab semua orang tahulah bahawa ilmu Allah itu merangkumi, meliputi segala sesuatu, itu muhkam. Jadi tidak semua yang berkaitan dengan sifat Allah itu muhtasyabih. Ya, dia muhkam itu ya. Ada lagi? Ustaz, saya nak cuba. Siapa? Okey, Azian. Azian. Nampakkan kamera Azian.
Kalau Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, sebab Allah itu dia hidup selamanya. Dia pun boleh masuk dalam kategori mutasyabih sebab yang kita faham makhluk itu semuanya musnah kan. Tapi macam mana pula Allah hidup kekal hingga bila-bila kan? Itu kita tak boleh berandai-andai di situ. Meskipun maknanya jelas tapi pada satu sisi dia pun mutasyabih juga. Okey, ada lagi yang boleh tunjuk mana-mana ayat mutasyabih mutasyabih di situ? Ustaz, saya nak cuba. Sila nampakkan kamera. Kamera rosak Ustaz. Aku risau engkau masih menatap bintang-bintang di langit, oi. Okey, Aina, sila. Wasi'a kursiyyus samawati wal ard. Betul lah tu. Kenapa dia mutasyabih? Kerana ilmu Allah tu meliputi langit dan bumi. Macam ni, wasi'a kita dah tahu maknanya kan, maknanya luas kan. Tapi kursi di situ kita tak tahu luar kursinya Allah. Apa maksud kursi di situ? Itu mutasyabih, dia samar-samar maksudnya. Apakah sama ada kursi itu bermaksud singgasana Allah di arasy, atau kursi itu bermaksud kerajaan Allah, atau kursi itu bermaksud istana Allah, atau kursi itu bermaksud kekuasaan Allah, atau kursi itu bermaksud ilmu Allah. Kita tak tahu. Kita tak tahu yang mana di antara pelbagai makna itu yang dimahukan Allah. Jadi makna kursi itu samar-samar. Ulama boleh sahaja berpandangan bahawa kursi itu agaknya maksudnya adalah kekuasaan atau kerajaan, tetapi ia tidak boleh memutuskan bahawa inilah maksud yang sebenarnya. Sebab maksud yang sebenarnya hanya Allah sahaja yang tahu. Okey. Jadi kita dalam berdepan dengan cabaran mutasyabih ini, kita jangan mengikut minda belaka, nafsu belaka. Kita boleh berijtihad, kita boleh bercakap, tetapi pastikan cakap kita itu kena ada nas. Ya, kena ada dalil. Dan jangan sekali-kali menyatakan bahawa inilah pandangan yang sebenarnya Allah mahukan. Sebab kita risau pula kita jatuh pada perkara yang tercela, iaitu at-tasbih dan at-tajsim, menyamakan Allah dengan makhluk. Itu yang kita takut ya. Jadi okey. Satu lagi ayat ni. Di dalam, terima kasih Aina, dalam surah Al-Qalam ayat 42, kalau tak silap ya, coba buka surah Al-Qalam ayat 42. Dengarkan ayatnya. Yauma yukshafu an saqin wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un. Yauma yukshafu an saqin, di hari ketika dinampakkanlah betis Allah, wa yud'auna ila sujud, dan mereka dipanggil, makhluk dipanggil untuk sujud. Fala yastati'un, maka ada di antara makhluk itu yang tak boleh bersujud. Soalannya, apakah ayat ini muhkam atau mutasyabih?
Nur Mutasyabi. Arfa. Nur Arfa. Ada kan Nur Arfa? Nur Arfa. Ada kan Nur Arfa? Okey, siapa yang boleh jawab ini? Boleh langsung on ya. Yang boleh jawab langsung on. Okey, Nadrah. Adakah Nadrah? Nadrah. Muhammad Anik. Sesiapa yang boleh jawab ini langsung on ya. Fatin. Adakah Fatin? Fatin ada ke? Aina. Kembali kepada Aina. Aina boleh jawab? Ustaz, ayat apa tadi Ustaz? Yauma yukshafu an saqin wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un. Surah Al-Qalam ayat 42. Oh ya, dapat ya? Sekarang. Ustaz, Ha. ayat mutasyabi. Hmm. Sebab ada apa perkataan betis tu kita tak tahu maksud yang sebenar kan. Siapa ini ke? Nora Syikin. Nampak kan kau muka Syikim? Betul lah jawapan kau Syikim tu. Betul lah Syikim. Sebab sakit itu kita tahulah makna logawinya. Makna bahasanya iaitu betis. Tapi apabila ia dikaitkan dengan Allah, kita tak tahu. Kalau betis itu dikaitkan dengan manusia, kita tahulah betis ya betis inilah. Takkan kita tahu itu betis. Tapi ketika dikaitkan dengan Allah, kita tak ada ilmu untuk sampai kepada maksud yang sebenar. Jadi perkara ini berlaku di hari kiamat, di hari akhirat. Ya, jadi kita tak boleh berandai-andai sangat. Kalaupun kita nak bercakap, hendaklah percakapan kita itu bukan cakap kosong. Kena ada dalil. Walaupun kita berhasil berjaya merungkai maksud sak itu, tetapi kita at the end tak boleh menyatakan bahawa inilah pandangan yang sebenar. Okey? Boleh? Boleh Ustaz. Okey, saya rasa dah cukup ya. Jadi saya rasa kalian sudah ambil kira dan ambil berat kepentingan apa ini? Kepentingan mutasyabih. Ya. Dan harap-haraplah apabila kalian membaca Al-Quran berjumpa dengan mana-mana perkataan mutasyabih, kalian boleh langsung cam dan kesan bahawa ini mutasyabih.
Dan kalian pun boleh menghurai. Ianya mutasyabih karena maknanya samar-samar dan hanya Allah saja yang tahu makna yang sebenar. Macam itulah ya. Jadi insyaAllah kita jumpa lagi pada perjumpaan lain, pada masa yang lain. Jadi saya ingatkan pada perjumpaan ini bahawa kalian punya assignment hanya 2 sahaja, iaitu portfolio secara berkumpulan dan rekod video yang kalian kena submit. Dan rekod video ini yang disubmit hanyalah linknya sahaja, dan yang mensubmit link kalian itu adalah ketua tutor. Jadi kalian kena lantik satu ketua tutor, dan mereka lah yang ketua inilah yang mengumpulkan semua link kawan-kawan dia, link video rekod itu, dan submit ke saya. Dan kalian kena dalam rekod video itu jadi tak mesti kalian kena summary setiap tajuk itu ke dalam 7 poin. Sebab bergantung kepada masa kan, masa hanya 15 minit Jadi kalau kalian boleh present ke 7 poin pada setiap tajuk itu adalah baik. Tapi kalau sukar, sebab saya memang saya rasa sukar sebab masa sangat terhad, tak apa, satu tajuk 3 poin pun dah cukup dah. Dan yang paling penting pada masa engkau present itu, kreativiti engkau dalam present itu yang saya akan nilai. Jadi semasa engkau present, kalau ada slide-nya lebih bagus lagi. Tapi saya tak nak mengekang kalian, bergantung kepada kalian lah kemahiran present itu ya. Dan satu lagi quiz yang berbaki, quiz 2 yang kalian akan ambil hari Sabtu ini ya. Jadi kalian kena siap-siap daripada sekarang ya. Jadi itu yang saya sampaikan. Aktafi bihatal qad wa ashkurukum ala husni istima'ikum wa mutaba'atikum wa naltaqi insyaallah fil usbu'il qadim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Sama. Syukran Ustaz. Syukran Ustaz. Afwan.